Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya mengahwinkan Ma'qal akan adik perempuan dia dengan satu laki-laki daripada kalangan orang Islam. Ma'qal bin Yasar ada satu adik perempuan, dia bagi adik perempuan dia kahwin dengan satu orang. Dan kawan ni pula seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Dan adalah Ma'qal mengahwinkan saudara perempuannya itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nabi duk ada lagi masa tu, dia bagi adik perempuan dia kahwin. Yakni cakapnya itu ialah wali yang menikahkan saudara perempuannya itu. Nama adik dia Jamilah. Orang Arab kalau buh nama Jamilah habis. Jamilah ni maksud dia apa tuan-tuan? Beautiful. Beautiful. Jamilah. Kata Ma'qal lagi, fakanat indahu ma kanat thumma talaqaha tatliqah lam yuraji'ha hatta qadatil iddah. Maka jadilah adik perempuan yang dikahwinkan itu tinggal dengan suami dia dengan elok untuk beberapa lama. Kemudian mentalak akan dia oleh suami itu, akan talak yang tiada rojok ia akan dia, sehinggalah habis iddahnya. Ma'qal ada adik perempuan, dia bagi adik dia kahwin dengan satu orang laki-laki yang juga sahabat Nabi, iaitu nama Asim bin Adi. Menikah elok, satu tempoh masa hidup elok, rukun damai, rukun negara semua. Mai satu hari jadi hal cerai. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hari bercerai dia tak rojok, sehinggalah perempuan ni 3 kali suci. Iddah raja'i 3 kali, perempuan ni datang haid dan suci 3 kali suci, dia tak rojok. Bila sudah habis iddahnya, maka datanglah antara keduanya itu gila kasih. Gila kasih maksud apa tuan? Gila talak. Orang bagi tempoh 3 kali suci, kok nak rojok, nak baik balik dalam tempoh tu, tak gaduh buat apa dah, cuma pi habang kata aku rojok balik dekat hang, dia ni pun angkat kata very good, nikah balik. Tak ada masalah apa, balik sebagai suami isteri. Tapi dia tak rojok sehinggalah habis iddah. Dah lepas habis iddah, dia mai berkenan balik. Masing-masing mau balik menjadi suami isteri, bersama-sama bersatu dengan kahwin. Dua-dua, bukan kata laki-laki ni saja, perempuan ni pun sama. Dia duk teringat kat bekas bini dia, bekas bini duk teringat dekat bekas laki ni. Dua-dua ni sama. Maka cintalah laki-laki, yakni suami saudaranya akan isterinya dan mau kembali rojok. Dan begitulah juga cinta isterinya kepadanya. Dan bendanya itu berlaku sesudah habis iddah. Laki berkenan balik dekat bekas isteri berkenan balik dekat bekas laki dia. Dua-dua ni duk jadi macam tu. Tetapi apa boleh buat lagi? Iddah sudah habis. Dia kata tak boleh rojok dah, sebab 3 kali suci dah lepas. Tempoh masa untuk rojok sudah expired. Tak boleh dah. Macam mana nak buat benda ni? Maka terpaksalah jikalau nak balik bersama-sama menjadi suami isteri balik, maka kenalah meminang balik kepada walinya dan membawa balik mas kahwinnya. Dengan kerana itu, katalah Ma'qal bin Yasar, dia kata summa khatabaha ma'al khuttab. Kemudian meminang suaminya itu, yakni pi kepada Ma'qal bin Yasar, abang kepada bekas isteri dia ni, bersama dengan orang-orang rombongan nak pi meminang balik, meminang adik perempuan Ma'qal itu. Sebab dah tak boleh rojok, dah habis dah tempoh rojok, berkenan balik, kena start balik daripada awal. Bawa pula rombongan Cik Kiah, dia panggil. Rombongan Cik Kiah pi masuk meminang balik, jumpa balik wali dia, pi duk berpantun balik, kumbang apalah semua, duk kena start balik daripada awal kerana nak meminang balik bekas isteri hari tu ni. Begitu. Bila sampai sahaja bekas ipar dia ini kepada Ma'qal bin Yasar itu dengan orang-orang yang mai dalam rombongan peminangan itu, dan bercakaplah sama-sama hal meminang itu, maka Ma'qal bin Yasar pun bercakap ia. Faqala lahu ya luka' pih. Bila depan ni rombongan Cik Kiah ni mai, dia tengok balik muka ni bekas ipak dia ni, bekas adik ipak dia. Dia tengok-tengok Ma'qal ni pun satu sintang punya kaki juga. Bila mai Syekh ni, dia panggil apa? Dia panggil ya luka'. Maksudnya wahai orang yang hina dina. Dia kata tu dia maksud luka'. Dia kata wahai orang yang hina. Dia kata dekat bekas adik ipar dia, telah aku muliakan engkau daripada orang lain yang datang meminang saudara aku, adik aku ni. Dia kata aku nak abang kat hang hari ni. Dia mai Syekh, dia naik Syekh. Dia kata luka', hang tahu tak? Dia kata
adik aku ni, dia kata bukan koman sangat tau. Bukan hang seorang aja tahu main meminang dia dulu. Hang tahu berapa ramai orang main nak masuk meminang adik aku dulu. Hang tahu atas pada semua orang hak main meminang tu, semua aku tolak pergi ke tepi, aku ambil hang. Dia mula, hang ingat adik aku ni apa? Dia kata, tuan-tuan boleh bayang nak muka dia masa tu? Ayat dia kita baca, kita boleh bayang muka dia macam mana. Lukang, dia kata, hang tahu berapa ramai punya duk main minta adik aku, semua aku reject, aku pergi terima hang. Hang tahu pasal apa aku terima hang? Pasal aku memuliakan hang. Dia kata, dan telah aku nikahkan hang dengan dia. Aku terima hang dan aku bagi hang menikah dengan dia, dengan adik aku. Tiba-tiba kamu talak dia. Dia kata, punya aku bagi kemuliaan dekat hang, hang pergi buat tahana ke adik aku. Dan kamu tinggalkan adik aku, bercerai berbulan-bulan sehingga habis iddah dia. Kamu tidak rojok dia. Sudahlah kamu cerai dia, 3 bulan duk ada untuk tempoh hang rojok, hang tak rojok. Bila benda ni dah expired, dah habis dah tempoh rojok, hari ni hang mai dengan muka temonye-monye. Yang tu saya tambah, tak ada lah ni. Oh, dia kata hari ni hang mai dengan muka tak malu. Dia kata, maka tidaklah patut sekali kamu buat yang demikian itu. Dia kata hang ni memang tak patut, tak guna punya orang. Hak tu pun saya tambah. Dia kata memang tak patut buat macam ni. Tiba-tiba sekali dia kata kamu mai dengan orang-orang kamu nak balik adik aku menjadi isteri kamu. Tiba-tiba hari ni hang buat muka tak malu, hang mai minta balik adik aku lagi sekali. Dia kata, dia marah. Dengan bersusah payah pinang meminang nak buat akad nikah sekali lagi dan sebagainya. Hang ni memang leceh. Yang tu pun saya tambah. Ya hari tu duk ada 3 bulan tempoh hang boleh mai rojok elok-elok, tak gaduh apa benda. Tak gaduh bawa rombongan, tak gaduh mai duk baca pantun, tak gaduh apa pun tak. Hang mai, abang kata hang nak rojok, benda ni settle. Hang tak ambil kesempatan dalam tempoh masa rojok, dalam tempoh masa rajai itu, hang tak ambil kesempatan. Bila dah habis, hang mai, hang bawa rombongan satu kampung mai, nak meminang adik aku lagi sekali. Apa punya orang hang ni? Lukang. Dia kata begitu. Maka tidaklah patut perbuatan kamu itu. Kata dia, wallahi la tarji'u ilaika abadan akhar ma alaik. Cengeh makal ni. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, tidak akan kembali adik aku kepada engkau sekali-kali. Dia kata no way, kalau dalam bahasa hari ni. Dia kata no way, tak ada cara, tak ada jalan hang nak jadi adik ipar aku sekali lagi. Dan tidak aku beri balik kepadamu sampai akhir masa yang melalui atasmu, yakni sampai akhir ajalmu. Aku tak akan bagi hang kahwin dengan adik aku lagi. Lalu hari ni punya marah, dia kata apa? Sampai mampu aku tak bagi hang kahwin dah dengan adik. Oh, yang tu bunyi kemas lagi. Dia kata sampai akhir ajal engkau. Tak salah. Bunyi tak salah. Dia kata lagu macam orang Pulau Pinang kata. Sampai mampu aku tak bagi dah hang kahwin dengan adik aku. Pagi sebiji itu keluar menonong-nonong kat pintu tu. Puas hati dia, dia boleh rembat bekas adik ipar dia ni macam ni. Ni yang kata Ma'qal bin Yasar ni. Bila didengar oleh mereka itu akan perkataan Ma'qal yang demikian itu, maka mereka itu pun pulanglah masing-masing ke rumah. Dengar yang mata belenang, cari pintu ke mana, tak ada, keluar ke tingkap, balik. Dia kata orang tua ni naik syekh. Dia kata, kerana apa upaya mau buat? Dia kata, nak buat ke mana? Pasal apa? Dia wali. Dia duk pegang tu, power tu, duk ada kat dia. Maka orang yang tidak memberi dan menahan berkahwin itu adalah wali bagi si perempuan itu. Kuasa wali. Siapa dia wali? Pak dia, tok wan dia, abang dia, adik laki-laki dia, ini semua wali. Depan ni semua kuasa kuat. Dan perempuan itu tiada boleh kahwin dan tiada sah akad melainkan dengan wali. Cerita dia tak boleh nak langkah ni depan ni semua. Maka tidak lain daripada mereka itu tinggal masing-masing duduk di dalam percintaan. Laki-laki cinta akan jandanya dan perempuan janda cinta berahi kepada suami yang mentalakkannya. Ayat tu yang kata Syekh Idris Al-Barbawi punya ayat tu. Nampak? Dia kata tinggallah mereka ni dalam keadaan cinta asmara. Kan? Ya ni lagu duk teringat kat bekas bini lagu macam mana duk teringat kat dia. Jadilah mereka ni dua-dua ni dah jadi macam tu. Jadi tak tahuan. Qala Ma'qal bin Yasar, maka kata Ma'qal bin Yasar, فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا. Maka telah diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala akan hajat laki-laki tadi kepada
jandanya. Pasal apa tuan-tuan? Sahabat Nabi, mereka orang yang dekat dengan Allah. Bila dia duk try nak masuk melalui maqal ni, nampak tak lipih. Dia buat apa tuan-tuan? 3 pagi, 4 pagi bangkit semayang, mengadu kepada Allah. Mengadu, bangkit pukul 3, pukul 4 pagi, minta, ya Allah, Engkau tahu macam mana menyesainya aku hari itu ni, pergi jadi porak-peranda rumah tangga ni. Engkau tahu ya Allah macam mana aku menyesai. Ya Allah, Engkau tahu macam mana kasih sayang aku kepada dia. Dia mengadu kepada Allah. Pengaduan dia ni didengari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Pengajaran dia, kita ni apa juga problem kita, jangan tinggal Allah. Jangan tinggal Allah. Kita kadang-kadang bila ada satu problem, kita tak nampak Allah, kita tertinggal Allah. Kita duk cari jalan manusia. Kita pergi jumpa orang ni, kita pergi jumpa orang ni, kita pergi jumpa orang ni, jumpa orang ni. Tuan-tuan tengok tangan duk naik tu, tahu? Ada maksud tu. Daripada jumpa jiran kita jumpa kawan kepada jiran kita, jumpa. Tinggi tu. Sampai last kali jumpa orang besar, orang tinggi. Kita terlupa hak lebih besar daripada orang tinggi tu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlupa. Kita tak minta dekat Allah, kita tak merayu dekat Allah, kita tak meratuh kepada Allah, kita terlupa kata ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nak dengar rintihan kita. Kita terlupa. Berbeza dengan sahabat Nabi ni, bila dia try tak boleh, dia balik, dia ambil ayat semayang, dia cari Allah di dalam munajat dia. Begitu. Maka tinggallah ia di dalam gila asyiknya kepada bekas isterinya dan mengadu segala penyakit berahinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diketahui Allah akan janda itu pun berhajat kepada suami yang mentalakkan dia, oleh kerana termakan dia akan budi bahasa dan akal fikirannya. Masa nak bercerai tak ada nampak elok, tapi bila dah bercerai, dia ada masa yang cukup untuk muhasabah. Selalu rumah tangga ni macam ni. Dia masa nak bercerai tu, kesuntukan masa. Tak dan nak tenang fikiran, tak dan. Melainkan yang dia nampak depan mata dia ni buruk semata-mata. Kalau suami tengok bini dia ni, 1000 keburukan ada dekat bini dia. Yang bini ni tengok suami, 1001 keburukan ada kat lelaki dia. Pada masa tu, dua-dua kesuntukan masa. Dua-dua duduk dalam kesempitan jiwa, dalam keadaan yang macam tu, bercerai. Bila bercerai seminggu, bila bercerai sebulan, bila bercerai 3 bulan, bila dah bercerai 5 bulan, dia ada masa yang cukup untuk muhasabah, untuk cek balik. Oh, dia kata memanglah ada kesilapan, dia pun ada silap, kontu pun ada silap. Tapi dia kata macam ni punya silap tak sepatutnya sampai bercerai. Dia duk main lah, dia duk main. Bila dia rasional, bila dia waras, bila dia sudahlah, aku silap, aku nak baik balik. Ini cerita dia. Dia try pergi nak buat, tak lepas, dia cari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih mengetahui hakikat duduk perkara sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan aja yang tahu ikhlas hati dua-dua orang yang bercerai ni. Maka Tuhan pun turunkan larangan menahan perempuan yang mau kembali kahwin dengan bekas suaminya itu. Rintihan dia kepada Allah, Allah dengar. Allah turun satu ayat melarang perbuatan makal, yang melarang adik dia daripada balik ke dalam rumah tangga dengan bekas adik ipar dia. Kata makal, apabila diketahui Tuhan antara kedua suami isteri tadi sama-sama berhajat, maka turunlah firman Allah, iaitu kata Ma'qal bin Yasar, fa'anzalallahu ta'ala wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna ila qawlihi wa antum la ta'lamun. Ayat tu panjang, dia potong macam tu. Dan apabila sudah sekalian kamu talak akan isteri kamu dan telah cukup iddahnya 3 kali suci, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah sekalian kamu tahan. Sekalian kamu tu siapa? Wali. Janganlah wali tahan daripada depa ni berkahwin dengan suami yang mentalak dia dahulu, apabila sudah nampak redha meredai di antara mereka berdua. Ya, dah nampak dah dua orang ni dah menyesal dan nak baik balik.
jangan piduk tahan daripada baik balik. Bersetujuan mereka itu antaranya, yakni antara laki bini itu dengan berbaik-baik dan elok pada syara. Quran kata kalau dah berlaku perceraian, kalau dah habis iddah sekalipun, kalau mereka nak baik balik, jangan duk tahan mereka. Pasal apa? Pasal mereka ni dah ada persepahaman semula bagi mereka balik kepada suami isteri balik. Dan dia kata sudah nampak bersetujuan antara mereka itu, dan sudah nampak benda tu nak jadi elok pada syarak. Dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tuhan kata begitulah, yakni dilarang kita daripada menahan orang nak berkahwin itu. Diberi jaga dan diberi ingat, jangan buat benda tu, jangan duk larang orang yang bercerai nak kahwin balik. Akan orang yang ada daripada kamu yang percayakan Allah dan percayakan akhirat. Tuhan kata kalau betul hang beriman dengan Allah, hang beriman dengan hari akhirat, kalau ada rumah tangga yang bercerai nak baik balik, jangan tahan, jangan halang. Tuhan kata kerana orang yang mukmin itulah yang mengambil faedah ingatan dan ajaran Tuhan kepada dia, kerana tahu dia akan hari akhirat itu ialah hari balasan orang buat baik dan orang buat jahat. Kalau kita beriman, orang nak buat baik kita pergi duk halang. Kalau betul kita beriman, kata di sana ada hari akhirat, Tuhan akan balas orang buat baik dengan kebaikan, Tuhan akan balas orang buat dosa dengan azab. Kalau kita percaya benda tu, kita jangan pergi duk tahan orang daripada orang nak buat kebaikan. Zalika azka lakum wa athhar. Tuhan kata demikian itu, yakni meninggalkan menahan perempuan daripada berkahwin itu lebih baik bagi sekalian kamu dan lebih suci bagi sekalian kamu dan bagi mereka itu. Bagi orang yang bercerai baik balik, itulah perbuatan yang paling baik. Tuhan kata begitu. Kerana tiada takutkan atas dua laki isteri itu tohmah dan syak. Pasal apa? Pasal dia boleh jadi fitnah. Mereka pernah jadi laki bini, bila mereka bercerai, lepas tu mereka nak baik balik, ada orang duk halang tak bagi. Jaga baik-baik, fitnah sangat besar. Pasal apa? Pasal dia ni bekas laki dia ni bekas bini dia. Jaga baik-baik. Orang yang tak ada sangkut paut laki bini boleh pergi sangkut macam-macam benda karut. Ini kan pula bekas suami dan bekas isteri. Macam-macam fitnah duk ada di depan pintu dia. Tuhan kata jangan sampai pergi jadi tohmah dan menjadi satu syak kepada mereka dengan sebab pertalian antara mereka itu, bekas suami dan bekas isteri. Dia kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tuhan kata bermula Allah Ta'ala tahu akan barang yang apa yang elok dan patut pada pekerjaan kamu, sedangkan kamu tak tahu apa yang elok dan apa yang patut. Tuhan kata Tuhan lagi tahu daripada kita. Kalau kita duk nampak depan ni baik balik tak bagus, Tuhan kata bagus. Jangan kita kata kita lebih tahu pada Tuhan. Sudah tentu Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan kalau begitu, dia kata tinggalkanlah pandangan dan tilikkan dan fikiran kamu. Tinggalkan hang punya fikir. Kita punya fikir apa? Aku tak percaya dah dekat budak ni. Kalau dia menikah balik pun esok dia nanti buat tahanan lagi kat adikku. Itu kita punya fikir. Tinggalkan fikiran itu. Pakai hak Tuhan. Tuhan kata baik balik itu yang lebih baik. Begitu. Dan dia kata junjung apa suruh Tuhan itulah yang lebih baik. Kata rawi hadis itu, falamma sami'aha ma'qil atau ma'qal qala sam'an li rabbi wa ta'atan. Tu dia yang kata sahabat Nabi itu. Maka tak kala dengar akan ayat Quran turun akan perihal dirinya. Bila turun ayat itu, Nabi panggil dia. Nabi kata ma'qal, Allah sudah turun ayat, tegur hang. Betul tak betul adik hang bercerai? Betul tak betul adik hang nak baik balik dengan bekas adik ipar hang? Betul tak betul? Nabi tanya. Dia kata betul. Betul tak betul hang halang mereka daripada kahwin balik? Betul tak betul? Dia kata betul. Nabi baca ayat tadi. Bila Nabi baca ayat tadi, bagi Ma'qal dengar ayat tu, terus berkata Ma'qal, aku dengar dengan sehabis-habis dengar akan perintah Tuhan aku ini, dan aku junjung akan sehabis-habis junjung. Tu dia yang kata sahabat Nabi. Dia kata apa? Dia kata sam'an li rabbi wa ta'atan. Sama macam kita kata apa? Sami'na wa ata'na. Tu sahabat Nabi. Kalau ini Quran, kalau ini Tuhan kata, sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan. Aku dengar apa yang Tuhan kata dan aku pasti akan taat. Aku pegang ayat ini. Summa da'a, sambung hadis tu, summa da'ahu faqala uzawwijuka wa akrimuka. Dia kata kemudian Ma'qal panggil balik adik ipar Luka tadi ni.
Dia panggil balik Syekh Lukang ni mai dan berkata ia kepadanya, tak panggil Lukang dah. Dia panggil pula kali kedua ni, dia tak panggil Lukang dah, dia panggil mai. Terus dia kata apa? Dia kata uzawwijuka, aku kahwinkan engkau dengan dia. Tu saja tuan-tuan yang kata akad nikah ni, banyak tu aja. Kita yang duk bagi orang takut ni, kita. Ada kawan ni dengan duk pekamai sampin saja pun sekarang hari. Yang perempuan ni sampai tak semayang tuan-tuan ni, duk make up ni apa semua tu. Tak apalah, satu waktu minta ampun kat Tuhan, tak semayang. Mai pula naib kadi memang satu buah gempang dia duk tunggu nak bagi. Mula cakap pun sambil tak tengok muka anak terona ni. Fatihah boleh baca ni? Nak tanya Fatihah saja pun buat cengeng. Fatihah boleh baca tak? Boleh nak jawab, boleh lah. Kan? Cuba baca surah Al-Ikhlas. Boleh, sebelum tu boleh, tapi kerana takut tu surah Al-Ikhlas tak apa. Muka anak terona pun hilang seri. Tak apa. Kata bunyi suara macam guru. Al-Ikhlas pun tak apa. Tak apa. Itu apa yang apa? Qul huwallahu boleh. Punca ni jadi macam ni pasal apa? Punca ni pasal duk buat bagi takut. Punya duk bagi dia ni seram sejuk, naik takut, naik apa. Dah lah tadi nak keluar rumah mai, nikah lah, adik, abang, semua duk kata dia, jangan bagi malu kami jangan duk buat lagu nak ulang 2-3 kali, jangan duk buat pasal. Lagu tu pun dah duk kena dah sebelum mai jam. Dan selama ni dia dengan kaki layak buruk apa tu mai tu dari muka duk mai kecok apa kena Al-Ikhlas pun tak ingat. Tuan-tuan tengok macam mana ni yang kata Ma'qal yang tadi panggil Lukang tadi ni, yang garang tadi ni, bila main macam turun ayat Quran kata hang salah, hang duk pi tahan dari ipang hang daripada nak kahwin balik dengan adik hang ni, salah ni, Tuhan dah tegur hang ni dalam Quran apa semua. Dia dengar dia kata apa? Sam'an wa ta'atan, aku dengar dah aku taat, aku nak settle benda ni. Pi panggil balik Syekh ni mai, bila mai dia kata apa? Uzawwijuk, aku kahwinkan hang. Sah. Kawan saya pergi menikah di satu negeri. Tok Naib kat nikah ni kata kat dia, bila aku tangkap engkau terima. Pergi dia kata. Bila aku tangkap engkau terima. Dia orang sini, jadi sini punya cara lain. Dia pergi menikah dengan orang tempat lain, dia pun ada cara dia pun. Tok Naib dia pun ada cara dia. Bila aku tangkap engkau terima. Dia kata tangkap apa pula mobil. Rupanya maksud Naib Kadi ni, bila aku tangkap maksudnya dia goyang tu, engkau terima. Hang terus kata aku terima nikahnya kan. Pi kata bila aku tangkap engkau terima. Jadi bila dia aku nikahkan engkau dengan apa-apa yang dia ni duk tunggu ni, bila dia nak tangkap aku dia pun nak terima. Communication breakdown. Dia bagi communication breakdown. Apa main cerita kata Allah ustaz betul lah apalah pi jadi macam ni. Nampak tuan? Sebenarnya simple saja. Akad nikah ni very simple. Dia kata aku nikahkan kau dengan adik aku. Dia tunjuk, dia point finger aja kat adik dia, sah. Tak payah sebut nama. Sebut nama zaman lah tuan-tuan, anak ada 3 patah nama. 3 patah. Nak sebut tu pula nama tu pula dia main dengan duk praktis di rumah ni nak sebut nama bakal isteri saja ni pun. Disebut tersilap sebutan macam mana. Golek pula soalan. Ba, aku nikahkan kau dengan adik aku. Dia tunjuk adik dia. Dia ni pun kata qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Sah dah. Tanya saksi ada dah, sah dah. Siapa kata tak sah bagi sekali. Lagu tu pun tak sah lagi ke kata. Sah. Okey. Jadi maksudnya apa? Yang kita nak beritahu ni permudahkan. Islam ini agama yang mudah, jangan dipersusahkan. Begitu. Baik. Dia kata aku kahwinkan engkau dengan saudara perempuan aku dan aku muliakan engkau. Dia kata banyak tu ya, dan depan ni pun dia kata aku terima, ada saksi, ada apa, sah nikah dia. Kembalilah adik Ma'qal bin Yasar kepada rumah tangga dia yang sebelum ni. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Sesungguhnya diriwayatkan dia daripada ketiadaan satu wajah. Ada banyak riwayat tentang hadis yang sama ni.